Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu 'alan nabiyil amin nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Baik, insya-Allah kita pada petang ini, alhamdulillah kita sekali lagi dapat bertemu untuk meneruskan bacaan ataupun pengajian kita dalam kisah yang keempat daripada surah Al-Kahfi, iaitu kisah perjalanan seorang penguasa bernama Zulkarnain yang bertemu dengan suatu kaum yang akhirnya kaum itu telah meminta pertolongan daripada beliau untuk dibinakan sebuah tembok yang menghadang mereka dengan satu kaum yang dipanggil sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Baik, jadi insya-Allah mungkin pada hari ini kita akan menamatkan perbahasan kisah yang keempat ini dengan kita cuba melihat hadis-hadis dan pandangan-pandangan yang wujud membahaskan tentang permasalahan Ya'juj dan Ma'juj. Seperti mana yang telah kita bahaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana kaum ini ianya disebutkan jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sahih tentang kemunculannya, ya, kemudian tentang kerosakan-kerosakan yang mereka lakukan. Cumanya apabila kita himpunkan beberapa hadis berkaitan dengan urusan Ya'juj dan Ma'juj ini, akan berlaku beberapa persoalan dan pertembungan. Antara pertembungan yang akan berlaku adalah bilakah sebenarnya kaum ini keluar dan mula melakukan kerosakan. Ini yang pertama. Ya, seperti mana kita ada soalan pada kuliah yang lalu, bukankah dalam hadis Nabi menyebutkan kaum ini keluar ketika mana Nabi Isa telah selesai urusannya membunuh Ad-Dajjal. Baik, dia terdapat dalam satu hadis yang panjang daripada An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Juga begitu terdapat hadis-hadis lain yang menunjukkan seakan dia tidaklah keluar pada waktu itu tetapi telah keluar lebih awal dengan melakukan kerosakan, dan apa yang Nabi bicarakan dalam hadis Nawas ibn Sam'an itu adalah kronologi akhir, ya, iaitu peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada fasa akhir kehidupan kaum muslimin di atas muka bumi ini sebelum kiamat. Dan salah satunya adalah Ya'juj Ma'juj ini mereka memerangi Nabi Isa alaihi salam. Baik. Antara permasalahan yang timbul adalah perbahasan-perbahasan berkenaan dengan siapakah mereka. Jadi ini pun satu isu besar juga yang dibincangkan terus sehingga ke hari ini. Bahkan ada pendapat-pendapat yang mungkin agak pelik apabila kita baca, sehingga ada yang menyifatkan bahawa mereka ini bukanlah manusia seperti mana yang kita fahami. Ya, ada yang menyatakan mereka ini adalah makhluk primitif daripada kaum yang macam gergasi begitu dan sebagainya. Baik. Jadi hadirin mati Allah sekalian, saya rasa ada beberapa benda yang kita perlu clarify dalam permasalahan Ya'juj dan Ma'juj, walaupun kita mungkin akan melihat perbezaan dalam beberapa sudut yang tak mungkin diselesaikan, ya, pada satu petang seperti situasi kita pada hari ini. Tetapi antara perkara yang perlu kita clarify adalah mereka adalah manusia seperti kita. Mereka bukanlah seperti mana yang cuba digambarkan oleh Barat, kaum-kaum primitif ataupun kaum-kaum yang kasar, ganas, macam raksasa, macam gergasi, tidak. Ya. Bahkan pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan mereka adalah kaum-kaum bijak
yang sentiasa mendahului peradaban manusia dalam ilmu pembuatan besi. Jadi kalau kita kata hari ini macam teknologi, macam benda-benda yang berkaitan dengan pembuatan logam dan besi, mereka akan mendahului kaum-kaum yang lain. Ya, baik. Dan apa yang perlu kita lihat juga, sebenarnya memang ada sudut kajian, ya, memang ada sudut kajian daripada beberapa pengkaji, daripada Muslim scholars dan selainnya, yang mana terdapat perbahasan berkenaan dengan certain kaum yang muncul dalam sejarah peradaban manusia, lalu mereka masuk ke benua-benua orang lain, ke benua-benua kaum lain, ke benua bangsa lain. Seperti yang saya pernah sebutkan, iaitu satu kaum yang disebut sebagai kaum At-Turk. Ya, At-Turk. Dalam bahasa Arab disebutkan Taraka. Ya, asalnya makna Taraka jadi kaum At-Turk. Dia bukan kaum Turki, itu tak ada kaitan. Ya. Kaum At-Turk adalah satu kaum terkenal dengan kepandaian, kebijakan, penguasaan terhadap ilmu pembuatan besi, kaum yang mewarisi sifat rambut blond, perang, ya, dan mereka ini adalah kaum yang dalam catatan sejarah peradaban manusia, mereka adalah satu kaum yang pernah ditinggalkan oleh kaum lain untuk tinggal di balik-balik benteng, balik-balik tembok. Sebab itulah dipanggil At-Turk. Kaum yang ditinggalkan, At-Turk makna ditinggalkan untuk hidup di balik-balik tembok. Dan ada catatan sejarah yang mana mereka ini, empire yang mereka bina telah pun runtuh dan mereka telah keluar daripada kawasan penempatan mereka dan masuk ke negara-negara Eropah. Dan itulah munculnya bangsa-bangsa berambut perang di kalangan orang-orang Eropah pada hari ini. Ini sebab itulah kalau kita, sebab dalam siapa ahli yang mendalami dalam bidang sejarah ni, kaum manusia ni, bangsa ni memang dikaji, ya. Itu kita tak nafi. Hatta bangsa kita pun dikaji juga. Cuma mungkin bangsa Melayu kita tak minat dengan kajian bangsa, ya. Kalau kita tengok bangsa kita sendiri, kita tak ada minat untuk mengkaji tentang susur galur bangsa kita. Tapi bagi certain bangsa, mereka memang kaji. Ya, contohnya kalau kita lihat adanya kaum yang pernah kita sebut sebagai kaum Rom, dan ini wujud dalam Al-Quran dan Hadis. Ya, kaum-kaum Rom yang menempati kawasan-kawasan Eropah Timur di zaman Nabi SAW. Watak-watak mereka difilmkan seperti Raja Hercules dan selainnya. Ya, adanya watak-watak daripada kaum Sasanik. Kaum Sasanik ini adalah kaum Farsi. Raja-raja Farsi dalam catatan sejarah seperti mana Cyrus the Great. Ini nama-nama raja-raja Farsi dahulu. Bangsa-bangsa yang pelbagai lah. Jadi termasuklah salah satu bangsa yang dikaji adalah kaum yang kita sedang kaji ini, iaitu kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka ia melahirkan satu pendapat yang mana pendapat ini boleh dinilai, boleh dilihat sama adakah ada signifikan, make sense, ataupun ada logiknya, ataupun ada kebenarannya, yang mana kaum ini telah pun bebas sejak ratusan tahun lampau dan mereka masuk bercampur baur hidup dalam kalangan penduduk-penduduk Eropah sehingga melahirkan bangsa-bangsa yang mewarisi rambut-rambut perang seperti mana saya katakan. Dan rambut perang ni saya dapat daripada mana? Ini daripada hadis Nabi, kan Nabi menyebutkan salah satu sifat mereka adalah mereka ini berrambut perang. Ya, baik. Dan kalau kita lihat ada beberapa sokongan hadis. Antaranya yang pernah saya nyatakan adalah hadis Muslim tentang mimpi Nabi SAW di rumah isterinya Zainab. Nabi menyatakan la ilaha illallah wailul lil Arab. Nabi terjaga daripada mimpi. Ya, Nabi menyatakan la ilaha illallah. Lalu Nabi menyatakan kecelakaan bagi kaum Arab. Min syarrin qad iqtarab. Daripada kejahatan yang semakin mendekat. Maka terpinga-pingalah orang yang berada di rumah Zainab binti Jahshin pada masa itu.
Lalu Nabi menjelaskan apa yang baginda lihat. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Pada hari ini telah dibuka pintu Ya'juj dan Ma'juj. Nabi kata seperti ini. Nabi buat isyarat seperti itu lubangnya. Ya. Min syarrin qad iqtarab. Nabi kata dari kejahatan yang dekat. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu haza. Pada hari ini telah terbukalah benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, kata Nabi. Ini di zaman baginda SAW. Ya. Jadi kata Nabi SAW tentang penjelasan mimpi baginda, Zainab bertanya, anahliku wa fina salihun. Adakah kami ini bangsa Arab akan binasa sedangkan adanya orang-orang saleh di kalangan kami? Kata Nabi, na'am. Ya, bangsa Arab akan binasa idza kathural khabas. Apabila kaum Arab dan negeri-negeri mereka mula dipenuhi dengan keburukan-keburukan, kata Nabi. Jadi daripada hadis tersebut menunjukkan tidaklah kaum ini hanya keluar ketika mana Nabi Isa sudah selesai melaksanakan tugasnya membunuh Al-Masihud Dajjal. Jadi kalau pada masa itu, sebab proses ketika mana tanda-tanda besar seperti itu telah berlaku, dia tak mengambil masa yang lama, puan-puan sekalian. Sebab Nabi sifatkan tanda besar ni dia seperti mana manik yang putus daripada ikatan dia. Macam tasbih putus. Bila tasbih putus, macam mana manik itu terkeluar daripada ikatan tu, itulah dia keadaan situasi tanda besar. Maksud Nabi nak kata apabila satu telah berlaku, maka dia akan berlaku cepat dan segera. Cuma di mana permulaan tanda besar itu? Ini sebahagian para ulama menyifatkan dan saya setuju dengan pandangan itu, iaitu Zuhurul Mahdi. Apabila zahirnya pemimpin daripada keturunan Nabi untuk memimpin kaum muslimin, sebab munculnya Al-Mahdi ini diikuti dengan pembebasan Al-Aqsa dan berdirinya Al-Khilafatul Islamiyah. Khilafah Islamiyah di bumi Al-Aqsa tersebut. Sebab Nabi kata bila kamu melihat peristiwa itu, Nabi kata faqad danat umurul azam, kata Nabi. Maka telah amat hampirlah perkara-perkara yang besar. Apa maksud perkara-perkara yang besar ini? Peristiwa-peristiwa besar, fasa-fasa akhir yang akan dilalui oleh umat Islam di generasi terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tergantung kepada kita. Adakah kita akan menerima bahawa kita ini bukan generasi terakhir umat Nabi, atau kita ni masih generasi pertengahan, atau kita ini sudah generasi yang akhir. Saya tidak nafikan wujudnya hadis yang disandarkan kepada umur umat Muhammad ini sekitar 1,500 tahun. Sandarannya hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Saya nyatakan statusnya hadisnya lemah, tetapi hadisnya ada, riwayat itu wujud. Kerana Nabi SAW diberi umur untuk umatnya ini sebanyak sehari setengah akhirat. Satu hari dunia 1,000 tahun. Setengah tambah 500 lagi. 1,500 years. Around that figure lah. Maknanya dia lebih kurang dalam 1,500 tahun. Around itu. Makna tak kurang daripada 1,500, tak lebih daripada 1,600. Dan sekarang ni kalau kita ikut sudah 1,444, 44, begitu. Jadi kalaulah laukana sahihan, kalaulah riwayat ini sahih walaupun dari segi disiplin ilmu hadisnya dinilai dhaif, tetapi itu saya kata dia bukan mencapai darajat palsu, ya, tetapi dia dhaif daripada segi disiplin periwayatan, ya. Daripada seginya kita tak boleh ambil lah untuk menjadikan satu sandaran hukum dalam masalah akidah. Cuma kita berandaian laukana sahihan, kalaulah riwayat ini sahih, maka kita kena accept lah bahawa kita berada pada generasi umat Nabi yang terakhir. Dan tak mustahil kalau kita dipanjangkan umur, kita sempat melihat beberapa peristiwa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik puan-puan, saya nak sebutkan dalam perbahasan kita yang lalu di akhir kisah Zulkarnain, cuba puan-puan lihat pada ayat
akhir kisah Zulkarnain ni ayat berapa kita bincang tu? Ayat 98 dan 99. Baik. Ayat 98 dan 99 ini setelah selesai Zulkarnain membina tembok tersebut. Siap. Kena ingat Quran bagi tahu temboknya daripada besi. Dipanaskan sehingga merah, kemudian dituangkan timah untuk disil terus tembok tersebut. Kata kata Zulkarnain dalam ayat sebelumnya menyatakan bahawa tembok ini dia tak akan dapat ditembusi. Okey. Lihat dululah ayat 97. Ayat 97, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ya, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendaki tembok tersebut dan tidak mampu pula untuk melubanginya. Ini memang kenyataan daripada Zulkarnain. Jadi Zulkarnain sebut ni betul lah. Memang tak boleh tembus punya tembok tersebut. Tapi sebab tu saya katakan macam mana Nabi mimpi dalam riwayat Sahih Muslim, tembok itu telah berlubang seperti ini, kata Nabi. Dan saya bawa riwayat satu lagi pada minggu lalu tentang bagaimana Nabi cirikan keadaan mereka keluar. Macam mana mereka keluar itu mereka menggali, mereka gali. Ya. Bila malam mereka balik, esok pagi mereka sambung gali balik, tembok yang mereka gali semalam dah jadi seperti mana biasa sebelum digali. Sehinggalah sampai suatu hari ketika mereka meninggalkan penggalian mereka sebelum malam, mereka kembali balik esok, keadaan tembok itu sama seperti mana apa mereka tinggalkan semalam, dan itulah bermula Nabi menyifatkan bagaimana mereka keluar. Jadi berlaku pertembungan, sedangkan Zulkarnain kata temboknya tak boleh ditembusi. Ya, tapi kita dah jelas dalam pengajian kita, ya, sebab apa? Saya telah syarahkan terdapat 5 tembok buatan manusia yang didapati berada di antara kawasan-kawasan lereng-lereng pergunungan dan kawasan banjaran rendah yang mengelilingi kawasan penempatan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Okey. Jadi sudah pastilah apa yang mereka cuba lubangi dan akhirnya mereka bolos keluar itu bukan tembok yang dibina oleh Zulkarnain, tetapi tembok selain daripada itu, 4 tembok lain yang dibina oleh manusia ataupun bangsa lain untuk menghalangi mereka. Jadi mereka ni ada satu kaum yang memang dunia pun tak nak duduk dengan mereka. Ya, bangsa apa pun tak mau duduk dengan mereka sebab mereka pergi mana mereka akan kuasai tempat itu. Mereka masuk negara orang, mereka masuk kaum-kaum tempat lain, bangsa lain, mereka akan tinggalkan sistem mereka. Mereka akan tinggalkan cara hidup mereka. Mereka akan jajah kawasan tersebut. Mereka akan ambil hasil bumi. Mereka, nampak tuan-tuan, puan-puan sekalian, dia nampak macam British pula lebih kurang. Jadi, baik. Kata Zulkarnain, qala hadha rahmatun min rabbi. Zulkarnain kata ini merupakan rahmat daripada Tuhanku. Sehingga beliau dapat berjaya membina tembok tersebut. Fa-iza ja'a wa'du rabbi. Ya. Fa-iza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka. Baik. Sekejap, telefon saya ada panggilan masuk. Macam mana nak buat ni? Sudah. Okey, baik. Dengar Sudah, tak ada pula. Tes. Okey, ada Baik. Jadi ini merupakan rahmat dari Tuhanku. Fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Zulkarnain pun telah ingatkan kaum tersebut. Apa yang aku bina ini apabila sampai janji Allah, tembok ini akan runtuh. Ya, tembok ini akan runtuh. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Jadi saya dah katakan pada pertemuan yang lalu, secara jelas berdasarkan sudut geografi penceritaan Zulkarnain, tembok yang dibina Zulkarnain ini kemungkinan besar adalah tembok. Siapa ingat? Saya nak tanya ni, kuis. Takut saya bercerita seorang. Okey, saya dah tengok kelas 2 minggu lepas. Ni ada ni. Apa tu? Ya.
Ustaz, saya dah tengok kelas 2 minggu lepas, saya tak dapat hadir. Baik. Ada soalan, nanti kita jawab soalan. Baik. Temboknya adalah tembok yang disebut sebagai tembok Dariel yang terbina di kawasan Caucasus Mountain, ya, tembok yang dibina di kawasan Caucasus Mountain di antara negara Georgia dan juga Dagestan dan Azerbaijan. Jadi tembok itu adalah, kalau kita nak pergi zaman hari ni pun ada, tapi dah runtuh. Kawasan tu pun dah jadi jalan raya cantik berturap. Cuma terdapat kesan-kesan besi-besi yang melekat antara dua buah tembok itu masih ada. Ya. Jadi jika benar itulah temboknya, benarlah janji Allah. Tembok itu telah pun runtuh. Bukan mereka keluar ikut situ, mereka keluar lebih dahulu daripada bahagian tembok lain. Cumanya runtuhnya tembok tersebut menunjukkan tanda kepada bebasnya kaum tersebut. Jadi bila kaum ni bebas, apa yang Allah kata, wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Apa maksudnya ayat 99? Dan pada hari itu kami biarkan mereka, yakni kaum Ya'juj dan Ma'juj, bercampur antara satu dengan yang lain. Apa maksudnya? Mereka hidup bercampur baur dengan kaum-kaum yang lain. Sebab itulah ada dia punya logiknya, di mana kajian menunjukkan kaum itu keluar, kemudian duduk bercampur baur dengan kaum-kaum yang lain, ya, kemudian melahirkan generasi-generasi rambut blond, perang, seperti mana yang Nabi sifatkan sifat mereka. Ya, mereka menempati beberapa kawasan-kawasan negara-negara Eropah, dan match dengan sejarah sebenarnya, kerana mereka ni dikaji keluarnya bila, kemudian sejak mereka keluar ini boleh dikatakan berlakunya program penjajahan negara-negara Eropah secara meluas ke seluruh pelosok dunia. Jadi bagi yang mengkaji, kalau kita tengok, kalau kita lihat, adalah dia punya sudut kebenarannya itu, ya. Dan kalau kita tengok, akhirnya bangsa-bangsa ini, ya, menjadi satu kuasa-kuasa besar pada hari ini. Ya, inilah dia bangsa-bangsa rambut perang ini, ya, baik beberapa negara Amerika ke, negara-negara Eropah ke, dan mereka memang menjadi satu kuasa besar daripada segi satu kuasa ketenteraan, kuasa ekonomi. Boleh dikatakan mereka ini kerjanya adalah untuk kawal, control another countries. You must follow me. Itu je dia punya prinsip. Dia tak bagi kita hidupkan sistem kita. Ya, dia tak bagi kita hidupkan sistem Islam, sistem khilafah, dia tak bagi. Dia nak kita mesti follow mereka. Sebab apa? Mereka tahu kepentingan-kepentingan di certain negara umat Islam. Dan apa jadi tanah Arab, puan-puan sekalian? Apa jadi tanah Arab kepada bangsa-bangsa Eropah ini? Ya, sejak bermula zaman penjajahan, yang boleh kita sifatkan sejak bebasnya kaum-kaum tersebut masuk menguasai negara-negara Eropah, berlindung di beberapa buah negara-negara, dan tuan-tuan puan-puan tengok apa mereka buat kepada negara Arab. Hancur lebur. Ya, habis. Saudi itu bekas British. UAE, Qatar, itu semua bekas jajahan British dahulu. Mesir, Algeria, Tunisia, Napoleon, Perancis, Itali zaman Umar Mukhtar, masuknya tentera Itali masuk ke Libya. Ya, Morocco, Spain, Spanyol, ya, tak terlepas negara kita. Kalau kita celik sejarah, kalau kita tengok 1511 Portugis masuk ke negara kita, krisisnya apa dalam buku sejarah kita? Nak cari rempah. Saya pun terfikirlah masa saya form 2 dulu, saya tak tahulah benda ni, saya dengar je lah. Tapi bila kita dengar balik, bila kita tengok balik, apa nak cari rempah di Malaysia ni? Malaysia ni bukanlah satu negara pengeluar rempah dunia pun. Ya, kalau kita kata nak cari rempah, India dia jauh lebih dengan rempah dia. Sebab saya tahu orang India masak macam mana. Tapi logik tak logiknya, kalau kita tengok Alfonso de Albuquerque yang datang tu, dia general perang. Sebelum tu datang siapa? Siapa tahu? Siapa cikgu sejarah? Siapa ingat? Tak pasal-pasal buka sejarah pula. Ya? Sebelum tu datang Lopes de Esquerra. Kalau betul lah saya punya pronunciation ni, sebab kita bukan lidah Portugal. Dia padri. Ini apa nak jajah negara? Dia kata datang kerana rempah, hantar padri. Ini orang Indonesia kata enggak nyambung sama sekali ni. Enggak nyambung ni.
Nak datang, nak dapat rempah, hantar padri. Semestinya mereka ada apa? The hidden agenda mereka. Agenda-agenda penjajahan untuk menguasai, meninggalkan sistem agar kita duduk di bawah mereka. Gitulah. Jadi wallah alam, hadirin mati Allah sekalian, sama ada kita menerima pandangan ini ataupun tidak, itu terpulang. Ini adalah daripada segi sudut kajian. Jadi kalau ada yang menyatakan saya tak terima kaum Ya'juj Ma'juj ni, saya fikir dia masih terkurung lagi. Dan dia akan keluar nanti. Tiba-tiba nanti dia akan keluar masa Nabi Isa telah membunuh Dajjal. Terpulanglah. Tak ada masalah. Cuma logiknya tu puan-puan kena fikir jugalah di mana dia tinggal, dia hidup macam mana. Sebab selama ni kita terfikir dia duduk dalam gua. Dia duduk dalam gua, jadi dia hidup macam mana? Terkurung dalam gua. Bukan macam tu sebenarnya. Itu sebab kita tak boleh nak fikir logiknya macam mana kalau dia hidup dalam gua terkurung, tertutup begitu. Bukan. Tapi apa yang saya ceritakan tadi, itu lebih logik dengan kita panggil perjalanan kehidupan mereka. Jadi mereka ni kuasa besar sebab bila mana mereka keluar nanti pun Nabi SAW pernah menyatakan bahawa mereka la yadani li ahadin liqitalihim, tak ada siapa yang mampu untuk memerangi mereka. Jadi terpulang kepada puan-puan nak memahaminya bagaimana. Kalau puan-puan nak memahaminya dengan cara primitif, maka puan-puan perlu memahamilah bahawa mereka ini Tes. Dengar tak? Dengar kan? Clear. Okey. Baik. Jadi kalau kita ingin berpegang kepada mereka ni bangsa primitif yang akan keluar nanti dan pada masa itulah mereka baru nak buat kerosakan apa semua, banyak lagi lah perkara yang kita kena fikir tentang logiknya. Tapi pada masa zaman hari ini kita boleh rasai sebenarnya jauh di sudut hati kita. Kita boleh rasai bahawa betapa wujudnya bangsa perosak atas muka bumi ini yang kerjanya merosakkan tanah Arab khususnya, dan seboleh-bolehnya mereka nak rosakkan keseluruhan kaum muslimin. Sebab tu hatta sehingga ke hari ini, puan-puan sekalian, puan-puan tengok di Syam, tanah Syam sahaja, di Palestin, di Syria, ini dirosakkan oleh bangsa apa? Ini dirosakkan oleh kaum-kaum apa? Dan kita tak pernah lihatlah sepanjang kita hidup ada bangsa-bangsa yang dirosakkan seperti keadaan begitu. Masa saya ziarah ke Kem Za'atari di Jordan pada 2014. Lama dah masa tu. Masa tu 6 bulan sebelum saya kahwin. Kan? Tunang dah masa tu. Lepas tu nak pergi ke Jordan. Kan? Tunang saya kata dapat balik ke tak dapat balik ni. Saya kata kalau balik jadilah. Kalau tak balik dan balik sihat. Gemuk lagi balik. Makan nasi Arab banyak. Masa tu pergi camp sempadan Syria Jordan. Jumpalah pelarian-pelarian di Syria ni. Puan-puan tahu apa yang saya jumpa masa tu? Di camp tu ada 2 beradik. Saya bukan jumpa di camp tu, saya jumpa di pasar di Bandar Mafraq tu. Itu 2 beradik 6 tahun dengan 4 tahun. Kakak dia 6 tahun, adik lelaki dia 4 tahun. 2 beradik ni mak ayah tak ada dah, mati. Kena bom, kena perang apa semua. Dia berjalan daripada Syria tu rentas padang pasir. 2 beradik, kakak bawa adik. Masa tu saya dengar tu sedih dah. Tapi that time saya belum kahwin, saya tak ada anak. Tapi bila saya dah kahwin, saya ada anak. Bila saya ingat balik, saya tu ingat anak saya macam mana. Itu dia punya keadaan dia, perempuan sekalian. Macam mana bayangkan, lebih kurang umur anak saya sekarang lah. 6 tahun, budak tu kakak dia, adik dia 4 tahun. Dia bawa rentas padang pasir, kira nak masuk Jordan saja. So once dia masuk Jordan tu, bila dia masuk Jordan tu kira aman lah. Selamatlah hidup mereka bagi mereka. Sebab akhirnya at the end mereka akan bekerja di pasar, mereka akan duduk di pasar-pasar tu tolong angkat sayur. Budak lagi 5-6 tahun, tak ada gaji, kira dapat makan. Tempat tinggal pun dia tak kisah dah. Kira masuk Jordan tu selamat dah, tak kena bunuh bagi mereka.
Begitu. Ni tangan-tangan siapa yang merosakkan ni? Cuba puan-puan tengok siapa kuasa-kuasa mana yang datang ke bumi Syria. Ya, sebelum tu 70 tahun lepas mereka masuk ke tanah Palestin, hancurkan bangsa Arab ini. Sesuai dengan apa yang Nabi mimpikan dalam hadis baginda, wailun lil Arab, Nabi kata, kecelakaan bagi bangsa Arab ketika mana bebasnya kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Sebab tu dalam hadis lain Nabi menyebutkan la yuhajjanna wa la ya'tamaranna ba'da khurujil Ya'juj wa Ma'juj. Nabi kata kaum muslimin ni dia tetap akan menunaikan haji, tetap akan menunaikan umrah selepas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa sebenarnya isyarat Nabi yang puan-puan boleh faham? Nabi nak bagi tahu bahawa keluarnya mereka ini dalam keadaan kita mungkin tak sedar. Mereka keluar, mereka buat kerosakan. Sebab apa? Kita rasa kita boleh buat haji umrah aman macam biasa, maka amanlah. Itu apa yang kita rasa. Sedang mereka telah mula dan telah lama melakukan kerosakan-kerosakan mereka yang mereka lakukan. Baik, insya-Allah. Saya tengok kepada soalan-soalan yang ada di sini daripada Puan Hazia Daud. Ustaz, saya dah tengok kelas 2 minggu lepas yang saya tak dapat hadir. Ini memang pengakuan jujur ni. Dalam kelas Ustaz kata kaum At-Turuk, Taraka yang tinggal di balik tembok, kaum yang ditinggalkan. Dikatakan terbina 5 tembok besar dengan 2 tembok yang pasti. Okey, yang ni dikatakan 5 tembok besar ni, sebenarnya 5 tembok besar ni memang wujud. Ya, sebahagiannya telah menjadi UNESCO World Heritage Site. UNESCO ambil jadi World Heritage punya tapak. Dan 2 tembok yang pasti. Saya perbetulkan 2 tembok ni maksudnya 2 tembok daripada 5 itu dibina dengan besi. Seperti mana sifat yang ada dalam Al-Quran, cuma salah satu dari 2 tembok itulah yang mungkin dibina oleh Zulkarnain. Soalan? Okey, soalan. Apa perbuatan terkutuk kaum itu sebelum itu yang menyebabkan mereka disisihkan di sebalik tembok yang dinyatakan? Okey. Pertamanya, Zulkarnain ni kita tak dapat ketahui zaman dia yang sebenar. Dan saya telah nyatakan dia bukan Alexander the Great seperti mana klaim orang-orang barat. Ya, Alexander the Great itu orang yang teruk, peribadinya teruk. Itu bukan Zulkarnain. Zulkarnain ni Pak Ustaz minta tolong mute time mic yang tak sebab gangguan. Ada yang tutup mic. Dah okey kot? Tak ada lagi tak tutup mic. Dia dah left. Dah left. Tu mak saudara saya tu. Okey. Baik. Kat mana tadi ceritanya? Okey, pertama kita tak dapat tentukan dia punya zaman. Yang keduanya, sudah pastilah kaum ini dia telah wujud lama sebab kita dah bahaskan pendapat paling tepat Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya adalah 2 orang daripada keturunan Nuh alaihi salam yang melahirkan satu jalur keturunan. Dan jalur keturunan itulah yang menjadi kaum perosak gitu. Jadi tapi perempuan jangan pelik. Tak kan keturunan Nabi Nuh jadi macam tu. Namrud pun keturunan Nabi Nuh, perempuan. Kan? Segala manusia yang ada atas muka bumi ni zurriyatan man hamalna ma'a Nuh. Baik jadi muslim, baik jadi kafir, jadi Fir'aun, jadi Haman, jadi apa semua tu memang datang daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi adalah cucu-cucunya yang bernama Ya'juj dan Ma'juj melahirkan keturunan cerdik, pandai, tetapi mereka melakukan kerosakan. Jadi apa yang kerosakan-kerosakan yang mereka lakukan? Seperti mana yang kita boleh lihat mungkin pada hari ini. Kuasai tempat orang, tindas orang, bunuh orang, ya, paksa orang ikut sistem mereka, ya, buat sistem-sistem yang menzalimi orang lain, sistem penekanan, sistem kebebasan, ya, sistem apa kita panggil? Sistem menahan kebebasan bersuara. Kita kata A mesti A. Jangan lawan. Ini semua adalah benda-benda yang mereka tinggalkan. Dan kalau kita tengok kepada kaum-kaum sebab Quran sebut mufsiduna fil ard, kerosakan. Quran tak sebut mereka ni hanya membunuh. Mana selain daripada membunuh, menjajah, menguasai tempat orang, merampas apa semua,
banyak lagi kerosakan-kerosakan lain yang mereka lakukan. Baik, apa agama mereka sebenarnya kaum ini? Mereka adalah penyembah-penyembah kepada syaitan. Mereka tak ada agama yang jelas. Hatta apabila mereka keluar masuk ke benua Eropah pun, hari ini agama mereka itu terbahagi kepada dua, Yahudi dan Nasrani, Kristian. Kalau puan-puan tengok yang menjadi Yahudi pun, itu Yahudi yang sekular. Bukan Yahudi seperti mana aturan kitab ataupun seperti Ortodoks. Yahudi yang mempunyai ritual Kabbalah, boleh Google Kabbalah, ritual syirik, ya, penyembahan syirik. Ya, yang mana mereka menyembah, kalau dalam istilah dia Lucifer lah, anak kepada iblis tu, son of demon, disembahnya begitu. Dan juga melahirkan Kristian-Kristian yang evangelis. Apa maksud dia? Kristian-Kristian yang, siapa pernah duduk US mesti tahu dekat US ni ada satu aliran Kristian, dia punya salib terbalik. Salib dia terbalik. Dia punya T tu, palang T tu bukan kat atas, dia kat bawah. Dan mereka ni ada unsur-unsur penyembahan iblis juga. Jadilah aliran-aliran sebenarnya sebab mereka nak mempertahankan yang mereka itu memang penyembah-penyembah kepada syaitan, golongan musyrikin. Sebab tu puan-puan, bila kita baca Quran, Allah cela golongan musyrikin banyak tempat. Bukan sahaja mereka merujuk kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan seangkatannya di zaman Nabi. Crowd tu tak ada dah. Ya, di tanah Arab tak ada dah orang musyrikin. Tetapi ada mereka-mereka hakikatnya ahlu syirik musyrikin yang bertopengkan Yahudi dan Nasrani, buat kerosakan di atas muka bumi sampailah janji Allah menghabisi mereka. Demikian. Yang kedua, boleh buat kesimpulan kaum Atruk ini merujuk kepada Ya'juj Ma'juj yang nak keluar untuk bantu Dajjal. Bagi saya dia punya mastermind dia Dajjal lah. Sebab Dajjal ni memang fitnah besar. Dan bagi saya, kalau pendapat peribadi saya lah, bukan nak keluar lama dah. Keluar lama dah, dan mereka dah buat pun kerosakan-kerosakan yang berlaku atas muka bumi pada hari ini. Sebab tu mungkin ada negara-negara yang bangsa-bangsa yang bagi kita lah, kalau mereka tak wujud, aman dunia ni. Okay. Kalau mereka tak wujud, tak adalah bangsa Arab jadi macam tu pada hari ini. Dia bangsa Arab ni mudah saja. Mana yang nak berkawan dengan dia, selamat. Mana yang melawan, hancur lebur negara tu. Gitu. Mana yang melawan dengan dia, sikit-sikit dia masukkan dia punya agenda-agenda kerosakan mereka. Budaya-budaya hedonism sebagai contoh, itu kerosakan. Siapa yang mulakan? Bangsa Melayu? Bukan. Bangsa Arab? Bukan. Bangsa mana? Bangsa mereka. Sebab tu kalau kita tengok, puan-puan sekalian, tengok hiburan-hiburan di barat, dia 30 tahun lebih jauh daripada kita. Kita ni kita tengok hiburan seperti mana hari ni, yang kita boleh tengok pada hari ni. Tunggu 30 tahun akan datang, kita akan jadi macam barat kalau tak dibendung. Kerana mereka lah yang membawa budaya kerosakan hedonism itu. Begitu. Ya? Baik. Kalau satu dunia tak suka kaum Atruk itu, ini bermakna kaum itu berada di seluruh dunia. Ya. Mereka mereka hidup tinggal bersama dengan kaum-kaum yang lain. Ini pendapat ni satu dunia tak suka ni, kaum-kaum yang mana duduk berjiran dengan mereka lah sebenarnya. Ini cerita dia lah pada masa itu. Sebab kita dah bicara tentang geografi mereka, dan kaum-kaum yang berjiran dengan wilayah atau benua mereka itu bina tembok-tembok penghadang supaya kaum-kaum itu tak cross ke negeri-negeri mereka. Baik, gold, glory, gospel dia agenda. Ya, pergi negara mana pun cari emas. Kalau blonde itu merujuk pada kapitalis seperti British, Russia, Amerika, maka penjajahan mereka dikira sebagai perkara terburuk pada orang lain. Ya, mimpi ngeri, terutama pada bangsa Arab. Tapi mereka tetap makmur berada di negara masing-masing, bukan pun terkurung di balik tembok. Dah, lama dah keluar Puan Haziah. Kalau mengikut kepada apa yang saya pegang lah, ya, mereka lama dah keluar. Dulu bangsa mereka dahulu yang dah buat tembok ni. Ya, mereka nak kerosakan, kehancuran pada tempat lain. Tempat mereka aman. Ya. Kalau puan-puan tengok dulu masa peperangan, Eropah pun pernah berperang, hancur lebur. London kena bom, perang Napoleon, Jerman perang, itu semua. Itu semasa mana kaum-kaum tu mula nak masuk
ke negara-negara tersebut. Saya kalau nak buka sejarah tu jadi panjang lah cerita kitanya ni. Kan? Tapi asal penduduk Eropah adalah bangsa Rom. Itu asal. Bangsa Rom ni rambut sama macam kita, rambut hitam. Itulah Rom yang wujud zaman Nabi SAW dulu. Sebab zaman Nabi dia belum keluar lagi. Dia keluar selepas daripada zaman Nabi SAW. Ya. Jadi bagaimana agenda mereka untuk menguasai negara-negara itu? Berlaku perang sebenarnya antara negara-negara barat itu sendiri, negara-negara Eropah. Selepas pasca peperangan mereka berjaya menguasai beberapa buah negara dan membina empire mereka di sana. Dan selepas daripada itulah kalau kita tengok berlakulah agenda-agenda penjajahan ke serata dunia. Begitu. Termasuklah agenda-agenda memecahkan atau meruntuhkan Osmaniyah, bebaskan negara-negara Arab dari Utsmaniyah, runtuhkan khilafah, dan selepas runtuh khilafah mereka masuk satu persatu ke seluruh wilayah-wilayah negara-negara kaum muslimin. Begitulah. Ya. Baik. Boleh Puan Hazia. Jadi ini cerita dia. Jadi tembok ni terkurung di balik tembok ni dulu. Dia bukan sekarang ceritanya. Okey? Baik. Okey. Pengikut agama Kristian, Lucifer, penyembah salib terbalik. Dia kalau di Europe ni dia ada beberapa, kalau di Amerika lah sebagai contohnya, dia ada beberapa aliran-aliran Kristian. Antara salah satunya evangelis. Mereka ni lebih kepada penyembahan dewa lah, syaitan. Dan mereka wujud pun di negara kita pun ada. Dan secara umumnya evangelis ni banyak menyokong gerakan Zionis. Ya. Macam Trump lah, Donald Trump. Contoh, senang cerita puan-puan sekalian. Donald Trump, dia evangelis. Dia kelompok evangelis. Kebanyakan kelompok evangelis ni banyak pemodal elit, orang kaya. Begitulah sifat mereka tu. Kaya tapi buat kerosakan. Begitu. Okey, hadirin sekalian. Baik, saya nak ambil masa sikit untuk saya membahaskan satu hadis yang panjang tentang. Hadis ni panjang tapi saya mungkin sampaikan dalam masa yang amat terhad ini. Okey. Nabi ada menceritakan tentang satu fasa akhir yang akan dilalui, satu kronologi akhir, the last episode. The last episode tentang peristiwa besar yang akan berlaku sebelum kiamat. Hadis daripada An-Nawas ibn Sam'an, ya. Pada suatu pagi Rasulullah menyebutkan tentang Ad-Dajjal. Baginda terkadang merendahkan suaranya dan terkadang baginda mengeraskan suaranya sehingga kami dapat merasakan bahawa Dajjal sangat hampir dengan kami. Ini berlaku dalam sebuah kebun tamar. Nabi bercerita tentang Dajjal pada para sahabat. Nabi tengok kiri, Nabi tengok kanan. Ya, seakan-akan kami dapat rasai memang dia ada dan dia boleh mendengar. Baik. Kami berselindung, maknanya kami dapat merasai dia wujud berselindung pada sekelompok pohon tamar. Ya. Baginda bersabda, kemunculan Dajjal yang paling aku takuti terhadap kamu adalah jika dia muncul dan aku masih bersama kamu, nescaya aku akan menjadi pembela kamu, kata Nabi SAW. Jangan risau. Dia muncul, aku masih ada, fa'ana hajijukum. Aku sendiri akan berhujah dengan dia. Sekiranya dia muncul dan aku tidak lagi bersama kamu, kata Nabi, maka setiap daripada kamu adalah pembela bagi dirimu sendiri. Tak ada orang lain dah. Kita sendiri yang akan bela dan Allah adalah penggantiku bagi setiap Muslim. Kata Nabi, dia merupakan seorang pemuda yang berambut kerinting. Matanya menonjol keluar. Sesiapa yang sempat berhadapan dengannya, maka bacalah permulaan suratul Kahfi. Tak tahulah, kita bukan pemimpin negara. Kalau kita pemimpin negara, Dajjal mari tempat kita, tiba-tiba kita pemimpin, kita nampak sifat yang Nabi sebutkan. Maka apa kita nak buat? Sebab kita akan berhadapan dengan tawaran-tawaran dia. Maka bacalah permulaan surah Al-Kahfi. Allah akan menguatkan hati kita. Okey? Nabi kata dia akan muncul antara Syam dan Iraq, lalu melakukan kerosakan di kanan dan kirinya. Wahai hamba Allah, bersiap sedialah dan teguhlah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah dia berada di bumi? Baginda menjawab, 40 hari. Tapi Nabi kata, al-yawmun kasanah, hari pertama seperti mana? Setahun. Wal yawm kasyahr,
kemudian satu hari seperti sebulan, wa yaumun kal usbu, dan satu hari seperti seminggu, dan bakinya adalah seperti mana hari-hari kamu yang lain. Baik. Okey, hadirin mati Allah sekalian. Hadis ni panjang lagi lah, ya. Mungkin saya akan muatkan nanti sekali lagi dalam satu siri sebab panjang sangat ni hadirin sekalian hadis ni. Sebab ini kronologi akhir. Nabi akan menceritakan kepada kita tentang bagaimana akhirnya dia dibunuh, kemudian bagaimana Nabi Isa Allah wahyukan supaya bawa lari kaum muslimin pada masa itu yang bersama dengan Nabi Isa, dan tepatnya di Palestin. Ada bukti dalam hadis daripada kepungan serangan tentera Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Disebabkan suratul Kahfi ini sinonim dengan peristiwa fitnah akhir zaman, Nabi pun sebut dia merupakan perlindungan daripada Ad-Dajjal. Siri yang akan datang saya akan ceritakan kepada puan-puan tentang kronologi bagi kita nampak sikit sebenarnya macam mana kronologi itu bermula dan bagaimana dia berakhir. Jadi insya-Allah lah kita akan lihat, sebab Nabi Isa ni kalau kita lihat, baginda tak tahu apa yang terjadi di bumi ini. Sebab masa baginda turun nanti, Allah akan wahyukan satu persatu duty ke atas baginda, tugasan ke atas baginda. Macam tu. Lepas buat ni, lepas buat ni, lepas buat ni, begitulah. Jadi mudah-mudahan lah insya-Allah, ya, kita kekal istiqamah kita berada dalam kuliah ini, dan insya-Allah nanti pada minggu hadapan saya akan ceritakan sedikit kronologi berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana perjalanan fasa akhir atau fasa generasi akhir umat Nabi SAW yang akan melihat peristiwa-peristiwa besar sebelum berlakunya kiamat. Ala kulli hal, bagaimanapun saya dah katakan, setiap mukmin mereka tidak akan diperlihatkan dengan hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana akan dimatikan terlebih dahulu, kiamat hanya akan dilihat oleh mereka-mereka yang kufur, ingkar kepada hari tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. InsyaAllah. Ada soalan? Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Saya ada terbaca satu hadis pasal Nabi Isa nanti akan bawa kaum muslimin ke Bukit Tur untuk menghindari daripada Ya'juj Ma'juj. Adakah kaum muslimin yang dimaksudkan itu hanya kepada kaum Arab ataupun satu dunia ke macam mana? Secara jelasnya, sebab peristiwa tu berlaku, Nabi sifatkan ketika tamat semua peperangan dengan tentera Dajjal, dan Nabi ada sebutkan tentang ketika mana kaum muslimin telah balik pulang ke negeri masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya pada masa itu Nabi Isa bersama dengan kelompok terbaik umat Islam. Nabi mention Nabi Isa pada masa itu berada pada kelompok terbaik umat Islam. So mana kelompok terbaik umat Islam? Tak tahulah, saya susah nak cakap lah puan-puan sekalian, sebab ini merupakan persepsi peribadi. Sepanjang saya berada di tanah Arab, mungkin saya boleh sifatkan jiwa kaum muslimin yang paling teguh pertahankan hak mereka, yang memanglah kalau kita tengok hari ini adalah mereka-mereka yang berada di sekitar Baitul Maqdis dan penduduk di Baitul Maqdis. Boleh jadi itulah bangsa ataupun kaum yang Nabi sifatkan kaum terbaik yang akan bersama dengan Nabi Isa alaihi salam, dan kelompok itulah mungkin yang akan dibawa oleh Nabi Isa ke Bukit Tur menyelamatkan diri mereka daripada serangan senjata-senjata kaum Ya'juj dan Ma'juj. Di hari ini memang kita tak jumpa apa, kalau kita nak cari, mana ada bangsa yang nak kata kamilah Ya'juj dan Ma'juj, tak ada. Itu satu perkara yang Dajjal pun tak kata dia Dajjal, kan Dajjal tu maksud dia pendusta. Dia kenalkan diri daripada sahabat, dia kata ana al-Masih, dia kata. Sedangkan al-Masih yang sebenar adalah Isa. Kita yang panggil dia sebagai Dajjal, yang ni maksudnya pendusta. Itulah. Baik. Ustaz ada, maaf Ustaz, saya nak tanya. Ya. Ada pendapat, saya dengar ramai yang orang Melayu kita kan, yang pendapat dia kata kaum Bani Tamim tu daripada Tamim tu macam tanah Melayu macam tu. Daripada Totally wrong. Totally wrong.
Bani Tamim adalah salah satu daripada jalur keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Pada hari ini mereka menempati beberapa wilayah negara Teluk di Arab dan pemimpin Qatar. Emir Qatar, Raja Qatar pada hari ini adalah salah seorang daripada keturunan Bani Tamim yang asal. Raja apa nama dia tak habis pun lupa. Sebab sekarang ni macam banyak yang dia tok guru ke dia akan cakap benda macam ni kan. So, ada. Tanya pendapat ustaz je. Ada, totally wrong. Mereka bukan, tak ada, bangsa Melayu tak ada kaitan dengan Bani Tamim. Tamim itu bukan huruf Tamim, tanah Melayu lah. Datang daripada mana itu, tak ada. Tamim ni nama orang. Nama salah seorang daripada keturunan Ismail, anak-anak cucu dia lah yang membentuk Bani Tamim. Okay, so teori lah. Ya, dia kalau kita ikut keturunan Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tamim tu sebelum Adnan lagi. Jadi sebelum tu dia dah lahir dan dia dah mengeluarkan zuriat-zuriat dia yang ramai lah. Zaman Nabi pun ada Bani Tamim. Nabi puji Bani Tamim. Nabi pernah puji Bani Tamim. Sampai Nabi kata, hum asyaddu ummati ala Dajjal. Bani Tamim ini dalam Sahihul Bukhari Nabi menyatakan dia adalah umatku yang paling tegas dengan Ad-Dajjal. Allahuakbar. Dia bukan bahasa Melayu lah. Kita Melayu ni follow je. AA, BB, CC jangan lawan. Itu je. Allahualam. Baik, insya-Allah. Okey. Jazakumullah khairan. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz.